Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan hari ini Abang dapat 3 cerita daripada email. Tak ada panggilan telefon, yang ketiga-tiganya adalah email. Dan kali ini ceritanya memang menarik, terutama cerita yang ketiga nanti Abang ceritakan. Jadi sebelum kita mulakan bercerita, kita berdoalah kepada Allah Ta'ala, moga-moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita termasuk urusan beribadah, dirahmati kita di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Mana-mana tahu kan ada yang mengaminkan doa Abang hari ini adalah orang yang makbul aminnya, orang-orang alim, insya-Allah. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Ini cerita ni best. Cerita yang pertama ni adalah berkenaan dengan aplikasi Waze yang memang banyak kali dah Abang dengar, tapi Abang tak pernah dapat cerita yang berkenaan dengan Waze. Tapi kali ini memang Abang dapat. Kalau siapa-siapa yang tak jelas, Waze tu adalah salah satu aplikasi yang ada dekat telefon, yang kita boleh nak pergi satu tempat ke satu tempat yang lain, ditunjukkan arahnya. Termasuklah trafik, kadang-kadang ada kemalangan ke apa ke yang berkaitan dengan jalan, memang ditunjukkan. Cerita ni berlaku pada tahun 2018. Diceritakan kepada Abang oleh dua orang budak lelaki yang bernama Aidan Danish, kalau tak silap Abang. Dan kedua-duanya pada tahun 2018 masih lagi berumur 21 tahun. Dijadikan cerita pada tahun 2018 ni, kedua-dua kawan baik ni, Aidan dengan Danish, duduk satu rumah dekat Ceras. Tak pula diceritakan pada Abang yang diorang berdua ni kerja apa. Tapi Abang tengok macam kerjanya bagus juga. Cumanya pada waktu tu rezekinya belum banyak lagi. Jadi diorang ada satu je motor. Jadi ke mana-mana diorang berdua lah naik atas motor tu. Belum ada kereta lagi. Jadi dia kata sebagai anak muda kan, bila hujung-hujung minggu tu rasa kat Ceras, dia kata puas dah merayau. Banyak tempat dah merayau dekat Ceras tu. Jadi pada malam minggu-minggu tu, diorang bercadang untuk pergi ke Shah Alam. Sebab dekat Shah Alam ada pameran yang lampu kelip-kelip tu kan, yang cantik tu, taman yang diperbuat daripada cahaya tu. Kat sana diorang ingat nak carilah jodoh. Mana tahu kalau terserempak dengan anak-anak gadis boleh masuk Minang. Jadi dia kata itulah dia punya aktiviti pada hujung minggu malam, hujung minggu waktu tu. Dia kata waktu tu dia kata dia okey je, cumanya dia tak biasa sangat jalan di sekitar KL ni ataupun Selangor. Sebab Aidan dengan Danish ni adalah orang yang baru, masih lagi baru dekat dalam kawasan-kawasan bandar besar ni. Jadi ke mana-mana dia guna aplikasi Waze, sebab dengan aplikasi itulah dia tahu dekat mana lokasi yang dituju dan dia boleh jangkakan masa sampai dekat tempat tu. Itulah kelebihan aplikasi Waze. Jadi dia kata malam tu dia pun rasa tak ada apa-apa pun. Dia kata tak ada nampak petanda-petanda yang dia akan didengki dengan aplikasi Waze ni. Dia pun siap-siap lah petang tu, lepas sembahyang maghrib, Aidan dengan Nadis terus naik motor, terus menuju ke lokasi kejadian dekat Shah Alam Selangor. Tapi kejadiannya bukan dekat Shah Alam, di antara jalan tu. Jadi dalam atas motor ni, diorang ni berborak-borak lah, macam-macam cerita diorang borak, sambil-sambil menjeling-jeling lah ke arah telefon. Sebab dekat telefon tu dia terus buka aplikasi Waze tu. Jadi aplikasi tu akan menunjukkan dia dekat lokasi mana taman yang lampu berkelip-kelip tu, taman perhiasan lampu berkelip, lebih kurang lah. Jadi dia sambil-sambil memandu, sambil-sambil berborak, macam-macam cerita borak. Tapi dalam banyak-banyak borak-borak ni tu, ada satu perborakan yang dia rasa macam seronok nak dicerita dan dipanjang-panjangkan, iaitu soal jodoh. Jadi Aidan tanya dengan Danish, kau nak perempuan macam mana? Danish tanya pada Aidan, kau nak perempuan yang jenis yang jenis bermakeup ke atau tak bermakeup ke? Kau suka yang jenis pakai seluar ke, kau pakai baju kurung ke, atau nak yang bertudung labuh atau bertudung biasa? Jadi banyaklah dia orang punya perbualan sambil-sambil memerah-merah motor tu. Dia pandanglah ke arah handset tu menunjukkanlah arah. Tapi kata Aidan dengan Danish, dia memang tak perasan sangat apa yang berlaku di kiri dengan kanan jalan. Sampailah dia rasa macam dah terlalu lama dia memandu, membonceng lah kan. Jadi tiba-tiba
Baru dia orang perasan, dia orang ada dekat tengah-tengah kebun getah. Tak kepelik? Macam mana? Abang macam mula-mula dapat cerita, macam mana dia orang boleh ada dekat tengah-tengah kebun getah? Waktu tu, dia orang tengah berborak, tiba-tiba Aidan tepuk bahu Danish. Cakap, berhenti kejap. Kita kat mana ni, dia kata. Jadi bila dia orang berhenti, baru dia orang perasan dia orang di kiri dengan kanan dia adalah hutan. Nampak macam pokok getah, tapi tak tahulah pokok getah ke tidak. Jadi kiri dengan kanan dah hutan, masing-masing dah terdiam, tak tahu nak buat apa. Jadi dia orang bercadang untuk patah balik, ikut jalan yang mana dia orang masuk tadi. Jadi dia orang punya patah balik tu, walaupun jalan tu adalah jalan tar, jalan biasa, tapi tak ada satu biji kereta pun yang berselisih dengan dia orang. Lori ke kereta ke basikal ke, memang tak ada satu pun yang berselisih. Manusia jangan cakap lah, dekat jalan tu memang tak ada lampu, gelap gelita, cuma terangnya berdasarkan kepada lampu motor dia orang. Waktu tu, waktu patah balik tu, dia orang tetap gunakan Waze yang dia orang dah buka tadi. Tapi memang nak jadi cerita, walaupun dia orang memandu berdasarkan aplikasi Waze, dia orang tak jumpa jalan keluar. Berpusing-pusing kat situ. Mula-mula dia orang tak perasan yang dia orang berpusing kat tempat yang sama. Tapi bila dia orang tengok keadaan pokok dan suasana jalan berlaku 2-3 kali berulang-ulang kali, barulah dia orang perasan yang dia orang ni tengah berpusing-pusing tempat yang sama. Lepas tu Danish minta Aidan berhenti, lebih kurang berhenti dia kata, kita rasanya memang tak boleh keluar daripada sini, kita kena buat sesuatu. Jadi waktu tu Danish teringat pesan arwah bapak dia. Bapak dia kata, kalau tersesat dalam tempat yang kita tak tahu, benda yang paling baik adalah azan. Jadi sama-sama dia orang azan, baik Aidan ataupun Danish, dia orang azan serentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan lah. Daripada mula azan sampai habis azan. Selepas habis aja azan, baru dia orang nampak dekat ujung jalan ada sempang ke kiri. Dia orang kata itu mungkin jalan keluar. Jadi dia orang teruskan perjalanan sampai dekat sempang kiri tu. Tapi mulut tak berhenti, mulut terus berkumat kamit, selawat Nabi, selawat Nabi. Memang itu je yang diamalkan sepanjang tu. Betul-betul Allah Ta'ala nak tolong. Sempang yang ada di depan ujung jalan tu adalah memang sempang keluar. Bila dia masuk sempang tu, terus jumpa jalan besar. Waktu tu dia kata sebelum tu dia tak jumpa pun sempang tu. Macam mana waktu lepas azan, Alhamdulillah Allah tolong sempang tu dia orang jumpa. Dan dia masuk sempang tu, terus jalan besar, terus pecut. Dia kata waktu tu memang tak ingat lah lampu kelip-kelip ke, lampu Kalimantan ke yang ada dekat Shah Alam tu, tak jadi pergi. Teruslah balik sampailah ke Ceras. Dia kata semalam malam tu di atas motor tu memang dah tak boleh nak cakap apalah. Dia kata dah tak ada perbualan nak bual. Dia punya takut tu melampaui perasaan nak berborak tu. Bila sampai dekat rumah, ada satu benda yang diorang perasan. Sepanjang perjalanan daripada tempat misteri tu yang ada dekat kawasan-kawasan Shah Alam tu ke Ceras, diorang perasan dekat belakang diorang macam ada orang yang ikut sama. Walaupun diorang tak nampak, tapi benda tu boleh rasa. Itulah kelebihan manusia kan, khalifah di bumi, boleh rasa ada benda yang ikut walaupun tak nampak. Bila sampai kat rumah, sebelum masuk rumah, Danish tanya dengan Aidan, kau rasa tak apa yang aku rasa? Aidan kata, aku rasa, aku boleh rasa ada sesuatu yang ikut kita. Jadi Danish cakap, kita nak buat apa sekarang? Tak apa, kita masuk rumah sambil kita baca Ayatul Kursi. Memang betul dia orang baca kuat-kuat, serentak, dan diorang pun baru masuk rumah. Bila masuk rumah, dua-dua masuk bilik yang sama. Padahal Aidan dengan Danish duduknya bilik berasingan. Tapi disebabkan dah terlalu takut sangat, diorang berkumpul dekat bilik Danish. Bila duduk dekat bilik Danish, sebabnya bilik Danish ada bilik air. Jadi diorang pun mandi bersihkan diri, diorang pun startlah nak tidur. Kat sini diorang diganggu untuk kali yang kedua. Tengah-tengah diorang nak tidur, dekat kawasan ruang tamu rumah dan juga kawasan dapur, memang ada orang yang berjalan-jalan.
Padahal dekat rumah tu diorang hanya tinggal berdua. Tapi ada orang berjalan dalam rumah daripada depan ke dapur, dapur ke depan. Mujur dia kata orang tu tak berhenti dekat pintu bilik diorang. Tapi diorang perhatikan aja. Bilik diorang tak tutup lampu biar dia terang sebab perasaan dah takut dia kata. Jadi dia biarkan benda tu mundar-mandir. Tapi dalam mulut dia, dekat mulut dia memang tak berhenti selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Memang tak berhenti. Sebagai orang Islam itu aja usaha yang kita boleh buat. Kebergantungan kita biarlah besar kepada Allah Ta'ala kan. Bergantung je kita. Tapi dia ingat benda tu, gangguan tu berhenti sampai tahap tu je. Selepas orang tu mundar-mandir depan bilik dia dan orang tu pun hilang, lebih kurang 10 minit lah macam tu, tiba-tiba dekat depan pintu bilik mereka berdua ada budak kecil menangis. Seolah-olah suara ni macam budak umur 5 tahun macam tu. Gila lah. Waktu tu dah tak tahu nak buat apa, dah gelabah. Daripada tadi baca selawat Nabi, elok-elok je susunan atur tajwid dan taranumnya, dah berterabur. Sebab bunyi suara tu betul-betul depan pintu bilik. Memang dia orang ketakutan. Bila dah selawat huru-hara, Allahu Akbar pun dia sebut dah huru-hara. Naik atas turun bawah, naik atas turun bawah bacaannya. Jadi Aidan tanya dengan Dennis, kita nak buat apa sekarang? Takkan kita nak keluar pada bilik? Aku rasa macam aku nak rempuh keluar daripada bilik. Kita duduk rumah orang lain. Kita duduk rumah kawan-kawan kita yang dekat dengan sini. Tapi kata Dennis, relax dulu. Kita jangan gelabah. Kita cari ayat suci Quran. Surah Al-Baqarah daripada aplikasi handset. Kita try pasang. Kalau benda ni berkesan, Alhamdulillah. Kita terus tidur, rehat. Tapi kalau tak berkesan, kita kena keluar pada rumah. Tapi Alhamdulillah, bila diorang pasang ayat surah Al-Baqarah daripada handset dekat YouTube, bunyi tangisan budak 5 tahun depan pintu bilik diorang senyap macam tu aja. Alhamdulillah, diorang ditolong. Allah Ta'ala tolong. Gangguan-gangguan tu tak ada. Jadi Aidan dengan Dennis berpendapat sebenarnya gangguan tu datang daripada waktu diorang tersesat tadi. Mungkin diorang tersesat dekat alam sebelah dan benda daripada alam sebelah ikut diorang. Tak tahulah untuk explore ke apa. Patutnya tak payahlah ikutlah, duduklah sana kak abang. Jadi diorang kata mungkin benda tu datang dari tempat tu dan Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Dan sejak daripada tu diorang sangat fobia guna aplikasi Waze. Cerita yang kedua disampaikan oleh Ana berlaku dekat Bali, tapi dia tak beritahu dekat abang tahun berlaku peristiwa ni bila. Pada waktu tu Ana dengan kakak dia pergi melancong dekat Bali, jalan-jalan makan angin. Dan dia memang kalau ke mana-mana, kata Ana, dia memang pergi dengan kakak dia aja. Sebab dia kata kakak dia memang faham dia. Cumanya ada satu masalahnya adalah kali ni diorang pergi ke Bali dan Bali ni memang terkenal dengan banyak ritual dan juga diorang punya budaya. Sebenarnya Ana tak seronok sangat nak pergi Bali, bukan sebab dia takut ke apa ke, dia rasa tak selamat ke, tak. Cumanya dia kata dia takut nak pergi Bali sebabnya kakak dia ni memang lemah semangat. Tapi nak jadi cerita kan dah takdir Allah Ta'ala. Diorang pun bersepakat jugalah akhirnya pergi ke Bali tu. Sampailah dekat Bali. Dan bila sampai dekat Bali, benda pertama yang diorang bercadang nak tengok adalah tarian kecak. Siapa-siapa yang tak tahu tarian kecak boleh Google dekat internet. Internet. Jadi boleh Google dekat tarian kecak tu macam mana bentuknya. Dan tarian kecak tu katanya dilakukan dekat satu kawasan, di kawasan Kuil Pura dia kata dekat kawasan Pura, dan kat situlah dia orang akan melakukan ritual ataupun tarian kecak. Dan kalau mengikut kata Ana, dulu-dulu tarian kecak tu adalah tarian ritual untuk sesuatu lah. Tapi cuma sekarang dah dikomersialkan, dah tak nampak macam ritual. Dan bila diorang beritahu dengan pemandu pelancong yang diorang nak tengok dengan tarian kecak, pemandu pelancong tu sempat dengki. Kata,
kakak-kakak ni berani ke nak tengok tarian kecak, sebab tarian kecak tu ada mentera-menteranya. Takut siapa-siapa yang tak kuat nanti terpengaruh dengan mentera tu, dia kata. Jadi Ana kata mustahil lah kan, sebab saya baca dekat internet benda tu dah dikomersialkan. Bukanlah dia orang baca ritual-ritual sama macam dulu, tergelak pemandu pelancong tu. Jadi bila sampai dekat kawasan tarian kecak, dia orang pun carilah tempat duduk yang memang dekat dengan pentas tarian kecak tu. Jadi bila ikut jadual, akhirnya tarian kecak tu dimulakan lah. Dia kata memang seronok tengok tarian kecak tu. Tapi tengah-tengah dia orang tengok tarian kecak tu berlangsung, tiba-tiba ada seorang pengunjung yang tak tahu daripada negara mana mengelupur, macam seolah-olah kena rasuk. Sampaikan dia terpaksa dibawa, diusung ke kawasan pentas tarian, dan ada bomoh yang dekat situ, ulurkan kemenyan dekat muka dia, asapkan kemenyan dekat muka dia, barulah pengunjung tu elok. Mungkin kata Ana pengunjung tu terpengaruh dengan rentak muzik dan mentera yang dibaca waktu tarian kecak tu. Jadi mungkin dia terlalu naik syeh, sebabkan tu dia terpengaruh dan dia mula rasa macam dirasuk. Jadi kejadian waktu tu, hari tu berakhir kat situ je lah. Dan diorang pun lepas dah habis-habis tarian kecak, lepas tu merayau-rayau dekat beberapa tempat, dan akhirnya diorang berdua baliklah ke hotel. Bila sampai dekat hotel, kakak dia terus masuk bilik air nak mandi dulu katanya. Waktu ni lah yang kena ganggu. Tiba-tiba waktu Ana tengah rehat atas katil, sedang akak dia duduk dalam bilik air, dia perasan dekat keliling katil dia seolah-olah ada yang memerhati. Itulah kata kita ni manusia kan Khalifah, kita boleh rasa yang benda tu ada sesuatu yang luar biasa yang memerhatikan kita. Jadi dia kata memang dia rasa benda tu ada orang memerhati. Dia cuba cari dari sudut mana yang memerhati tu. Rupanya daripada satu hujung sudut yang paling jauh daripada katil. Dekat situ dia kata nampak kepulan-kepulan asap putih dan hitam bercampur-campur. Kadang-kadang asap tu ada, kadang-kadang asap tu hilang. Jadi dia tahu kat situlah datangnya benda Allah tu. Nak jadi cerita juga, pada waktu tu Ana tak boleh solat, dia uzur. Jadi dia kata benda yang paling dia boleh buat adalah dia berzikir kepada Allah Ta'ala, mohon perlindungan. Makin banyak dia zikir, makin galak asap tu keluar, berkepuk-kepuk, berkepul-kepul, melingi-lingi katil dia. Lagilah dia rasa macam cuak, dan dia tak tahu nak buat macam mana. Dia kena selesaikan masalah ni sebelum kakak dia keluar. Dia kata kalau kakak dia keluar daripada bilik air, nampak asap berketul-ketul, berkepul-kepul, rasanya malam tu juga dia orang kena fly balik Malaysia. Tapi dia tak naklah dia buat macam tu, sebab kakak dia memang seorang yang sangat takut dan tak boleh nak diubat, memang tu perangai je. Jadi dia kata dia kena buat sesuatu sebelum akak dia keluar. Mula-mula dia baca selawat Nabi, tak jalan. Kepul-kepul asap tu masih ada lagi. Lepas tu dia baca Allahu Akbar, tak jalan. Betul-betul memang kepul-kepul tu ada lagi. Dah ni dia kata dah semua dah tak jalan. Last dia teringat pesan kawan dia, kalau takut sangat jerit, suruh benda tu keluar. Betul-betul dia buat. Dia menjerit waktu tu. Oh, dia kata keluar daripada bilik ni, keluar. Dia kata aku tak nak jumpa kau dalam bilik ni. Betul-betul asap tu terkepuk-kepuk, hilang. Masuk dekat dalam siling. Maksudnya ke atas lah, ke atas hilang dalam siling. Pelik kan dia kata? Memang pelik dia kata. Tapi dan asap tu hilang naik siling dan kakak dia keluar pada bilik air. Dia rasa waktu tu lega. Kalau tidak, malam tu juga dia kena balik Malaysia. Kakak dia memang tak boleh. Lepas tu malam tu, lepas benda tu hilang, kakak dia pun bersiap-siap nak tidur. Dia pun masuk bilik air. Bila dia masuk bilik air, dia keluar bilik air, dia tengok kakak dia dah tidur. Dan dia faham, kalau kakak dia tidur, maksudnya gangguan tu dah tak ada. Itulah pertama kali dia pergi Bali, dan itulah kejadian yang dia alami. Diganggu dengan asap putih.
Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi dia minta abang gunakan nama gelaran dia, bukan gelaran dia lah, nama gelaran orang lain. Dan kali ini abang memilih nama Kudat bersempena nama emak ke atau nenek salah seorang sahabat Joy Si Penglipur Lara, channel Joy Si Penglipur Lara. Berlaku dekat Melaka tahun 1992. Tapi kalau korang dengar cerita ni, awal-awalnya mesti korang rasa macam ni mesti cerita dongeng tak mana-mana. Tapi abang tak rasa cerita dia dongeng. Tapi cerita tu adalah sesuatu yang misteri. Kes ada macam ni. Waktu tu, Kudat duduk dengan atuk dengan nenek dia dekat kampung, satu kampung dekat Melaka dia kata. Dan bukan duduklah, datang ke kampung tu. Dia sebenarnya duduk tempat lain tapi dia datang kampung tu. Dia dengan mak ayah dia datang kampung datuk nenek dia ni semata-mata sebab nak makan durian. Pada waktu tu adalah musim durian dan Melaka memang terkenal beberapa tempat dengan durian yang sedap. Okey. Jadi dia kata malam tu tak ada apa-apa berlaku, cumanya atuk dia cakap malam ni, dia kata pukul 3 pagi atuk dengan pakcik engkau, iaitu adik kepada mak Kudat, nak pergi kebun ambil durian. Tu Kudat tanyalah kenapa nak ambil durian pukul 3 pagi. Dia kata memang itulah waktu paling selalunya durian-durian yang sedap ni akan gugur, akan jatuh. Dan kita atuk dia dengan juga pakcik dia ni akan pergi kutip. Demi cucu punya pasal ni datang balik kampung ni, sanggup atuk ni pergi kutip durian pukul 3 pagi. Tapi kata malam tu memang semua orang tak tidur sebabnya tunggu atuk dia pergi kutip durian, makan fresh punya durian. Jadi lebih kurang pukul 3, dekat-dekat pukul 3 tu atuk dia pun dengan pakcik dia pun keluar daripada rumah lah. Dalam rumah tu ramai je orang, ada nenek dia, ada pakcik-pakcik dia, ada makcik dia. Dia kata ramai je, ada bapak dia, mak dia. Jadi dia pun keluarlah daripada rumah tu nak pergi ke kebun. Kudat cerita lah kan. Sebenarnya abang lupa nak cakap, Kudat ni adalah sekarang ni makcik tau. Pangkat dia adalah makcik. Ini kisah dia masa dia kecil-kecil tu. Tak adalah kecil sangat. Dan maksudnya tahun 92 tu waktu tu dia anak remaja lah kan. Sekarang Kudat ni dah berusia, dah beranak penak dah. Itu selingan je. Jadi Kudat tengoklah atuk dia pergi dengan pakcik dia keluar daripada rumah tu, pergi ambil durian. Okey. Jadi tunggulah Kudat kat rumah. Dia bila tunggu Kudat kat rumah ni, jadi dia tunggu lebih kurang pukul 4 pagi baru atuk dia balik. Bila atuk dia balik, atuk dia menjerit daripada luar. Waktu tu dia orang pergi ke kebun tu tak naik motor tau, naik basikal. Alasannya adalah tak nak ganggu orang tidur. Jadi bila atuk dia balik, basikal dah dekat kat rumah, atuk dia menjerit, "Neneknya, buka pintu dapur, jangan buka pintu depan." Dia kata, "Buka pintu dapur, buka rumah." Salah, "Buka lampu semuanya." Dia kata. Jadi yang nenek ni memang dah biasa benda ni. Dia pun gegas lah kan. Gegas-gegas dia pergi buka pintu dapur. Lepas buka pintu dapur, suami dia dan juga anak dia pun masuklah, bawa lah basikal tu masuk dekat dalam rumah. Jadi nenek dia terus buat satu tindakan yang Kudat rasa pelik, iaitu nenek dia pergi dekat kain kaki seluar atuk dia dan nenek dia siatkan sikit kaki seluar tu, dibakar kaki seluar tu dan diletakkan kain yang terbakar tu dekat pintu dapur rumah, pintu luar. Kudat tanya kenapa dia buat macam tu. Nenek dia kata ini petua. Makhluk-makhluk alam sebelah memang tak suka dengan bau lelaki punya seluar lelaki yang dah terpakai dibakar. Bau asap tu memang tak sedap. Belum sempat diorang rehat dan bila nenek Kudat tutup pintu dapur, dekat luar rumah dengan makcik Rockers menjerit-jerit. Dia kata bukan menjerit yang mendayu-dayu, tak, menjerit. Memang agaknya macam tu lah kan. Menjerit. Jadi Kudat tanya dengan nenek, dia dah kenapa benda Allah tu menjerit? Nenek dia cakap benda tu memang tak suka bau seluar lelaki yang dah terpakai ni bila dia bakar. Itu cara nak menghalau. Itu bukan khurafat, tu petua. Dia kata petua, benda tu memang tak suka. Menjerit-jerit makcik Rockers tu kat luar rumah. Waktu tu dia kata dia pun takut
sampaikan seluruh ahli keluarga dia orang ni berkumpul dekat satu bilik yang paling besar dekat dapur, sebab bunyi jeritan tu mengelilingi rumah seolah-olah terbang kukak macam tu, menawaf lah rumah tu, dia tawafnya rumah tu sambil menjerit. Waktu tu malam tu kata Kudat tak jadi dia orang punya hajat nak makan durian fresh. Semuanya berkumpul dekat bilik besar dekat kawasan dapur, memang berhati-hati. Waktu dia orang tengah berkumpul tu, tiba-tiba dengar bunyi pokok jatuh. Dekat keliling rumah tak ada pokok besar selain daripada pokok petai. Dan pokok petai tu memang tinggi dan besar. Dan dia dengar pokok tu jatuh. Atuk dia terus cakap, ni memang pokok jatuh ni, pokok petai ni, memang tak ada pokok lain dah. Setakat keliling-keliling rumah ni ada setakat pokok lengkuas, pokok daun kari. Ni bunyinya gedegung macam tu, dia kata bergegar dia orang punya rumah sebab pokok tu jatuh. Dan bila pokok tu jatuh, benda tu masih mengilai-ngilai, menjerit, dia bukan mengilai. Tiba-tiba dia orang dengar bunyi paip air yang ada dekat luar rumah tu terbuka. Waktu tu Kudat tanya, Nek, dia kata, paip air dekat luar terbuka, kita tak pergi tutup ke, nanti bil bayar tinggi? Nenek dia cakap, jangan ngada-ngada. Benda tu yang buka, dia sengaja nak umpan kita supaya keluar, dia kata. Okey, jadi diamlah, dengarlah air. Lepas tu dengar tong air dekat bawah paip tu ada tong air. Dengar macam tong air tu dihumban tak ke mana-mana. Memang dengar macam berperang lah dekat luar rumah tu. Menjerit, pokok tombang. Lepas tu dengar air terbuka. Lepas tu dengar tong air macam dikocak-kocakkan. Anjing tu ambil bahagian. Moga-moga kita tak ada apa-apa. Amin. Okay. Kita sambung. Jadi malam tu gangguan tak putus sampai azan subuh. Bila azan subuh barulah benda tu masih lagi menjerit, tapi benda tu menjerit menghala ke kawasan kubur. Nak jadi cerita, rumah kampung Kudat ni memang dekat dengan kawasan perkuburan, tapi tak dinyatakanlah kubur orang apa, orang agama apa kan. Jadi kata bunyi Makcik Rockers tu ke arah kubur. Dan lepas tu barulah semua ahli keluarga keluar daripada bilik dan tunaikan solat subuh berjemaah, dia kata. Selepas solat subuh, lepas tu barulah diorang ada selera nak makan durian tadi yang bawa fresh tadi tu. Sambil makan durian lepas solat subuh, yang makcik-makcik dia buat sarapan kan. Jadi si nenek ni tanya, maaf tadi ada bunyi pula Shopee tadi. Jadi kita sambung cerita. Budak rumah abang lupa nak tutupkan sound Shopee. Nampak sangat kaki Shopee. Jadi kita sambung cerita. Jadi dia kata waktu makan durian tu, berceritalah dia orang. Sebenarnya nenek dia tanya dengan atuk dia, ada apa-apa ke yang berlaku? Dia kata baru atuk dia buka cerita. Waktu dalam perjalanan nak pergi kutip durian, waktu nak sampai ke kebun, dia orang melintasi satu pokok durian Malaysia. Satu pokok anggur Malaysia. Ada nama dia tapi abang lupa. Dia kata pokok anggur Malaysia. Bila sampai dekat pokok tu bergegar macam ada benda yang nak cabut dia. Waktu tu bila atuk dia dengan pakcik dia lalu, dia orang bawa basikal, tapi dia orang tak berkayuh basikal tu, dia orang tuntun basikal tu. Dia kata waktu nak lalu kat pokok tu bergoyang. Atuk dia pesan dekat pakcik dia, jangan pandang benda tu nak engkau, dia kata. Jadi pakcik dia macam blur-blur asal nak ngaku pula kan. Jadi dia orang berlalu je lah sambil atuk dia baca apa-apa yang patut. Dan selepas melintasi pokok tu, kata atuk dia, pakcik dia pun perasan ada seorang yang berkain berkibai-kibai ikut dia orang. Walaupun diorang tak toleh, tapi diorang dengar dan diorang rasa benda tu memang yang ikut. Dia macam bunyi kain yang berkibai-kibai. Boleh bayangkan Jadi diorang tuntunlah basikal sampailah ke kawasan kebun. Tapi bila sampai kat kawasan kebun, benda yang mengikut tu dah hilang. Jadi atuk dia cakap, cari buah segera. Dia suruh pakcik dia cari buah segera dan ambil je mana yang ada dan kita balik. Dan benda tu lebih kurang setengah jam je, sebabnya kebun durian diorang ni berbukit-bukit. Jadi bila dah ambil durian-durian tu, diorang semua baliklah, bawa balik sampai ke rumah. Sebelum sampai ke rumah tu dah kena ganggu, dia kata. Sepanjang perjalanan daripada kebun nak ke rumah,
Setiap pokok yang ada di tepi jalan digegarkan. Mula-mula melintas kat pokok mangga kena gegar. Lepas tu bila berlalu daripada pokok mangga tu dah stop, dah tak bergegar lagi. Lalu pula sebelah tu pokok manggis pula bergegar. Maksudnya pokok tu bergegar berganti-ganti. Bukan serentak tapi berganti-ganti. Dia punya bergegar tu seolah-olah macam ada benda yang bergayut-gayut dekat pokok tu. Dan bila sampai kat rumah, sebab itulah atuk dia cakap, buka pintu dapur, jangan buka pintu depan, sebab takut kalau buka pintu depan benda tu masuk kan. Jadi kalau pintu dapur tu seolah-olah kita macam tak welcome dia. Kalau orang putih cakap lah, tak welcome dia untuk masuk masuk pada pintu dapur kan. Jadi bila masuk pintu dapur, disambung pula dengan kes ni. Jadi lepas habis makan durian, lepas habis sarapan, diorang sekeluarga ni pun pergilah luar rumah nak tengok apa yang berlaku. Ada 3 kejadian yang memang pelik. Yang pertama, air paip tu dah tak keluar paip lagi. Air paip tu dah tak keluar air lagi. Tapi tong air yang buatnya daripada batu tu, yang tong air yang menadah air tu, tercempak dekat rumah jiran. Dia kata mustahil manusia yang buat. Sebab manusia tak boleh nak angkat dalam tu dengan ada air, dengan tong tu berat lagi. Mustahil benda tu tercempak kat rumah jiran. Dan yang paling menakutkan sekali, pokok petai lah abang rasa. Pokok petai yang malam tu diorang dengar tombang, sebenarnya tak tombang. Pokok tu seolah-olah dicabut dan diletakkan di sebelah. Maksudnya macam sini letak sebelah, macam tu. Dan memang nampak akar-akarnya lagi. Kawasan tempat asal pokok petai tu, tanahnya seolah-olah dibongkar. Memang pelik, tak masuk akal. Tapi itu yang terjadi, dia kata. Memang siang tu kecoh di kalangan jiran-jiran. Semua dengar Makcik Rockers menjerit-jerit. Tapi nak buat macam mana kan? Mungkinlah, dia kata, mungkin Makcik Rockers ni, dia dekat kampung tu dia macam ada legenda tau. Makcik Rockers dekat dalam kampung tu dia memang suka dengan anak teruna. Jadi pada malam tu waktu pergi cari durian, si atuk jalan dengan anak terunanya. Kudat punya pakcik lah kan. Waktu tu Kudat punya pakcik masih lagi anak teruna. Jadi benda tu memang satu legenda kampung tu. Dia suka dengan anak teruna. Dan bila dia nak rapat-rapat dengan pakcik yang baru balik daripada ambil durian tadi, si nenek pula bakar kain, ujung kain yang ada bau yang hamis, yang menyebabkan dia jadi marah. Seolah-olah dia punya permintaan tu ditolak. Jadi sebab itulah malam tu mengilai-ngilai macam. Tapi sejak daripada tu atuk dia tak pernah lagi ambil durian pukul 3 pagi. Sama ada ambil durian besok pagi ataupun ambil durian sebelum malam, untuk mengelakkan daripada perkara yang buruk berlaku. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini ada iktibar yang seronok untuk kita semua jadikan pengajaran kan. Terima kasih juga yang membeli baju nak dijadikan cerita, baju JSPL. Abang banyak kali dapat komen, bukan dapat komen, dapat video, dapat gambar, bang baju dah sampai. Abang rasa bila dapat macam tu, perasaannya ialah orang beli kita punya jualan, dan kalau selagi tak sampai perasaannya bersalah, rasa risau. Begitu juga dengan perapan sate. Alhamdulillah sangat-sangat jualannya, alhamdulillah sangat-sangat, sebab itu adalah usaha mak ayah abang dan juga adik-adik abang yang bernama Zuriati kan. Itu adalah pendapatan keluarga kecil mereka kan. Itu adalah warisan mak ayah abang. Terima kasih sangat-sangat yang memberi sokongan membeli barangan yang abang jual, dan sebenarnya ia adalah salah satu cara untuk abang menolong ekonomi adik-adik abang macam, dan juga mak ayah abang. Terima kasih sekali lagi dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kita berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.